Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sambungan daurah siri yang ke berapa pun tak ingat. Ketujuh, ketujuh. Kitab sifat 20, muka surat 17. Muka surat 17, sifat yang ke-14. Katanya musannif qadirun, qadir ataupun qadirun. Katanya qadir artinya yang berkuasa, maka mustahil yang lemah. Dalilnya iaitu dalil sifat kudrat. Dan sepatutnya bagi mukmin yang mu'taqid, yang berakidah, yang beriktikad, ia banyak takut kepada Tuhannya yang amat berkuasa serta besar pengharapannya kepadanya dengan segala kebajikan. Jadi kita masuk sifat yang ke-14, qadir, ataupun dalam kitab lain disebut kaunuhu qadiran ataupun hala kaunihi qadiran. Hari itu kita dah baca sifat kudrat, kemudian datang lagi pula qadir. Jadi apa beza satu kudrat, satu qadir? Makna dia apa? Kalau tengok mudah-mudah macam samalah. Hak nu pun kuasa, hak ni pun kuasa. Apa beza dia? Jadi kalau orang yang ngaji-ngaji kitab tauhid ni, kaunuhu qadir ni, qadiran ni, dia namanya sifat ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah ni di antara yang orang payah nak faham. Walaupun dia bukan perbahasan yang paling rumit di dalam ilmu tauhid, dia bukan paling rumit, tetapi orang payah nak faham. Tu ustaz pun payah juga nak cerita. Tak faham pun tak apalah. Tapi nak abang di sini, dia satu benda yang dia macam ulang tapi dia bukan ulang nah. Dia salah satu sifat yang perlukan kita kata pelan-pelan nak faham, pelan-pelan nak hurai. Dan dia nak faham, dia kena faham benda lain dulu, 2-3 benda dulu. Salah satunya kena faham dulu apa itu amrun i'tibari, apa itu hal. Bagi orang yang pernah mengaji, fahamlah insya-Allah. Dan benda tu saya tak mau hurai hari ni sangat-sangat. Insya-Allah saya simpan untuk ni muka surat 20 nanti. Dia ada pecahan 20 sifat 20, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah ni. Di situ insya-Allah kita terangkan panjang sikitlah, sikit panjanglah kan. Qadar yang saya reti lah. Di sini saya cerita qadar-qadar, insya-Allah mudah-mudahan fahamlah nah. Baik. Jadi begini. Pada asas mazhab kita kata ataupun aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah ni hak asalnya 13 sifat sampai di sifat kalam sahaja. Walaupun ada sebahagian ulama Asy'ariyah yang bilang 20 juga, tapi asalnya Asy'ariyah ni 13. Dia tak sampai 20, dia bilang 13, tapi dalam hati pegang 20 tu termasuk dalam 13 tu. Cuma dia bilang 1 2 3 tu sampai 13 saja. 13 sifat yang dibilang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sampai sifat kalam. Adapun Abu Mansur Maturidi dia tambah lagi 7. Sebab apa tambah? Dia beza ni beza tangkira aja. Tapi Abu Hasan Al-Asy'ari walaupun dia tak kira hak 7 ni, kaunuhu ni, tapi dia mengaku. Abu Mansur Maturidi dia kira.
Kira dengan mengaku, dia nak lebih kurang. Satu, mengaku, makna mengaku dalam hati, dia tak kira kat jari lah maknanya. Abu Mansur, dia kira kat jari, dia tambah lagi 7 sifat. Kudrat, ada kaunuhu qadiran. Iradat, ada kaunuhu muridan. Jadi buat apa? Mai sampai 2 pasangan macam tu. Jadi, sifat kudrat, iradat sampai kalam yang 7 tu, bagi orang yang biasa mengaji, kita namakan, kita sebut sifat dan sifat ma'ani. Kita akan hurai lagi di bab pecahan nanti, kita hurai sekali lagi secara ni sikit. Jadi sifat Allah ni yang hak 20 kita mengaji ni, sifat yang ada hanya sifat ma'ani. Sifat yang ada hanya sifat ma'ani. Sifat lain ada ke tak ada? Sifat lain tak wujud. Bukan maksud tak. Tu kita kata nak faham tu kena hurai, ada benda lagi yang nak hurai. Kita kena faham sifat yang ada, sifat yang tak ada, sifat yang hal, sifat yang amrun i'tibari. Nah, itu nanti insya-Allah secara detail saya hurai sekali lagi di muka surat lain lah. Jadi maksud sifat yang ada ni secara ringkas dulu nah. Ada sifat yang ada sifat yang tak ada. Sifat yang tak ada ni bukan tak ada pada Tuhan, tetapi kita kata sungguh pada Tuhan. Ada benda yang sungguh, ada benda yang ada. Beza tak sungguh dan ada? Beza. Benda yang ada, ni lagi saya bawa pelan-pelan lah, ikut dulu pelan-pelan supaya kita nak masuk di sini, ikut dulu sini pelan-pelan. Sifat benda yang ada, maknanya benda yang kita boleh dapat dengan panca indera. Benda yang ada, benda yang kita boleh dapat dengan panca indera. Kita boleh nampak, kita boleh dengar, kita boleh rasa. Itu kita kata sifat yang ada. Contoh apa? Hitam. Hitam zat ke sifat? Kita sebut dah dulu. Sifat, betul tak? Ada ke tak ada? Ada, sebab boleh nampak tak hitam? Nampak? Putih, boleh nampak tak? Maka ada putih, ada merah, ada. Manis, ada ke tak ada? Ada, sebab kita boleh rasa. Sifat yang boleh dapat dengan panca indera, ini kita cerita hak makhluk dululah. Sifat hak boleh dapat dengan panca indera, maka sifat tu ada. Ada sifat yang dia tak ada, dia hanya sungguh. Ini bahasa pondok ni lah, bahasa Tok Kota. Walaupun bunyi macam huduh, tapi dia betul bahasa dia. Sifat yang sungguh ni, dia tak ada, dia hanya sungguh. Maksudnya apa? Dia tak boleh dapat dengan panca indera. Sebagai contoh, handphone ni warna apa? Hitam kan? Nampak tak hitam? Hitam tu nampak, maka hitam tu ada. Handphone ni juga petak. Handphone ni juga petak. Petak ni ada tak? Petak ni ada ke sungguh? Petak ni ada ke sungguh? Kalau ada, tunjuk kat saya di mana petak. Boleh tunjuk tak di mana petak? Boleh rasa di mana petak? Jilat-jilat. Ini rasa petak ni. Boleh rasa. Hak tunjuk ni bukan petak, ni handphone, ni getah. Contoh lain. Kepala ada tak? Adalah ni cantuman daripada telinga, hidung, apa semua tengkorak ni nama kepala, ni kepala lah. Botak ada tak botak? Botak ada tak botak? Kalau orang cukur rambut kan? Botak ada tak? Tunjuk kat saya di mana botak. Boleh tunjuk botak? Boleh nampak botak? Hak nampak ni kulit kepala. Ni kulit. Kalau saya tak ada apa lama lah kan. Hak duk nampak ni kulit. Hak duk nampak ni kulit, bukan nampak botak, betul tak? Kan boleh nampak botak. Contoh lain lagi, nak bagi banyak sikit supaya mudah faham. Kudung. Kudung. Kalau binatang yang tak ada kaki tangan, ulang kita kata kudung lah, no? Kita kata kudung. Ulang tu kudung. Kudung ada ke tak ada? Kudung ada ke tak ada? Dia kudung ni ada ke sungguh? Dia sungguh. Dia bukan ada. Kita bukan boleh nampak kudung. Kita nampak perut dia panjang. Kudung tu nama bagi tak ada tangan. Tak ada tangan boleh nampak. Tak ada rambut boleh nampak. Tak ada rambut. Kepala boleh nampak. Tak ada rambut boleh nampak. Benda yang tak ada macam mana nak nampak?
Jadi ada sifat yang sungguh, ada sifat yang ada. Kita cakap bahasa Melayu tiap hari pun macam tu, kan? Kita kata, "Oi, awang lah seronok ah." Pasal apa dia duduk seronok? Dengar kata dia ada bini. Dia ada bini baru. Sebab apa kita kata ada bini baru? Sebab bini tu dia jenis ada, kita boleh nampak. Dengar kata segak sungguh kah? Sebab apa kita kata segak sungguh? Sebab segak bukannya ada. Segak sungguh, boleh nampak segak? Hak nampak hidung dia mancung. Hak nampak pipi dia merah. Nampak kulit dia putih. Nampak mata dia bulat besar hitam, rambut panjang, pinggang ramping apa semua. Sifat-sifat yang menunjukkan kesegakan. Tapi segak tu boleh nampak. Kita tak kata segak tu ada, kita kata sungguh. Mana ada orang kata dia ada segak? Dia ni sungguh segak. Sungguh segak, memang segak pun sungguh Sebab apa kita kata sungguh? Sebab dia bukan sifat yang ada. Mana ada orang kata dia ni ada segak. Ada segak kena geleng kepala sikit. Kalau nak cakap ada segak, tak ada orang Melayu cakap ada segak, tak ada. Sungguh segak adalah. Dengar kata Cik Mat dia buat rumah baru. Dia ada rumah baru, betul ke? Betul lah, dia ada rumah baru. Sebab apa kita kata ada rumah? Sebab rumah tu benda ada. Maka kita kata ada rumah. Sungguhkah rumah dia besar? Sebab apa kita kata sungguh rumah besar? Sebab besar tu bukannya ada. Besar boleh nampak besar. Masjid ni besar. Besar ada. Orang Kedah kata besar. Orang Perak kata apa? Besar. Besar apa benar? Besar masjid ni. Nampak besar. Nampak besar ni. Tunjuk kat saya kat mana besar. Tunjuk kat mana besar. Kat tiang. Tu tiang batu bukan besar. Jadi fahamlah. Jadi di sana ada satu kita kata sifat yang ada. Ada satu sifat yang tak ada. Ini supaya nak bagi faham kena pipu sinjau sikit. Kemudian nanti kita sebut pecahan dia yang nama amrul intibari hal lepas tu kita sebut di belakang nanti. Kemudian dalam sifat Allah tu hanya sifat ma'ani yang ada. Kudrat, iradan, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini ada. Sifat yang lain tak ada. Pasal apa kata ada? Kata ulama, dengan kalau dibukakan hijab, lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha. Kalau Allah buka hijab kepada kita, kita akan nampak basar Allah. Kita akan nampak sama Allah. Kita akan nampak kudrat Allah. Kita akan nampak kalam Allah. Kita akan nampak. Sebab dia ada. Hatta pada makhluk pun, walaupun kita tak nampak kudrat kita nampak kudrat, memang tak nampak, tapi kalau Allah buka hijab boleh nampak. Ilmu kita ni, ilmu saya yang hujung kuku tek sikit je ni. Ada bau sikit-sikit lah, tak ada banyak pun. Kalau Allah buka hijab, tuan-tuan boleh nampak. Allah tak nampak halusnya ociknya ilmu, sikit sangat. Boleh nampak bila Allah buka hijab. Tapi tak buka tak nampak lah. Tahu mana kata benda tu dalil, kata benda tu ada tak ada? Kata guru-guru, dia kata benda ada ni boleh bertambah, boleh berkurang. Itu kata dia ada. Macam kudrat kita ni kan. Kalau makan nasi dia tambah kuat. Kalau bulan puasa ni dia kurang sikit. Makna dia ada, dia jenis boleh tambah, boleh kurang. Mata kita ni dulu terang macam Superman. Lah ni kelabu-kelabu dah. Dia kelabu, dia kuih tua, dia kuih kelabu, dia kuih tua. Sebab apa? Sebab sifat tu ada, maka dia boleh berkurang, boleh bertambah. Jadi sifat ma'ani ni sifat ada. Okey, faham di situ? Faham kan? Jadi ada sifat macam botak tu semua tak ada. Ada sifat yang ada, macam warna itu ada. Baik. Sifat Tuhan yang 20 ni, sifat ma'ani ni sifat yang ada kita kata. Kemudian, apabila sifat yang ada, dia sifat, tapi dia ada. Zat Tuhan, zat lah. Ada juga. Zat pun ada, sifat pun ada. Jadi ulama takut kita faham bahawa sifat ni dia duduk tang lain, zat ni duduk benda lain, ataupun dia bukan benda bersekali. Sebab dia ada. Sebab pada zaman dahulu kala, pada zaman imam-imam ni, pada zaman tu ada mazhab dipanggil Mu'tazilah. Mereka tak mengisbatkan sifat ma'ani. Mereka kata, sifat ma'ani mana ada kat Tuhan. Sebab apa? Sebab dia kata, sebab ma'ani tu ada.
Kalau zat Tuhan ada, sifat ma'ani pun ada, tentu sifat ma'ani qadim. Kalau sifat ma'ani qadim, jadi akan berbilang benda-benda qadim ni banyak sangat. Oh, dia kata tak boleh tak boleh berbilang qadim. Kita tak boleh tu pada zat, tak boleh lah. Jadi dia kata tak ada, ma'ani tak ada. Jadi ulama nak habaq kat kita, ada ma'ani di zat, maka terbitlah sifat, kita kata sifat maknawiyah ni. Lebih kurang macam tu. Jadi peranan sifat maknawiyah ni apa? Kesimpulan yang kita nak highlightkan, yang kita nak tanam, peranan sifat ma'ani ni nak memahamkan pada kita bahawa ada ma'ani di zat Allah. Itulah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni nak memahamkan kita bahawa ma'ani tu melekat di zat Tuhan. Lebih kurang lah makna dia kan, bukan maksud melekat tu dah. Nak abang kata ma'ani tu ada di zat Tuhan. Itulah peranan sifat maknawiyah. Jelas tak? Sifat maknawiyah ni bunyi dia sama, lebih kurang macam ma'ani. Tetapi yang membezakan dia apa? Hak maknawiyah ni sebenarnya dia nak habaq kata ma'ani tu ada di zat, bukannya dia terpisah, dia duduk tanglingkan macam mana ke, dia tak ada ke tak. Sifat ma'ani ni, maknawiyah ni, dia nak memberi kita faham bahawa takut kita salah faham ma'ani lain Tuhan lain. Dah ma'ani ni ada, zat Tuhan ada, lagi kita faham ma'ani ni benda lain, zat Tuhan ni benda lain. Jadi ulama pun bagi tahu kepada kita ada sifat maknawiyah, maknanya sifat yang menambat. Bahasa mudahnya macam itulah. Sifat yang kata ada ma'ani di zat Tuhan. Itulah maknawiyah. Nah, ni sifat ma'ani. Ini sebagai gambaran tasawur saya ni. Ni sifat ma'ani. Bukan ni sifat ma'ani. Ni gambaran saja nak abang mudah faham. Ni zat Tuhan. Maknanya adanya ma'ani di zat Tuhan. Itulah maknawiyah. Itu yang bahasa mudah. Itu yang bahasa mudah dia. Kalau tak faham juga, kena mengaji lain. Daurah ni untuk ambil berkatnya, nak kata kita. Dan juga kita kata daurah habis kita ni nak bagi dalam kepala kita ni ada satu kerangka. Nak faham secara rangkanya begini, nak detail, nak faham halus itu. Kalau benda rumit tu, susah sikit lah nak dapat kat daurah ni. Okay. Boleh nak? Boleh faham. Jadi dalam dua mazhab ni, Asy'ariyah Maturidiyah ni, Asy'ariyah ni dia kata sifat dia tak ada sifat 20, dia sampai 17, dia sampai 13 saja, sampai kalam. Habis tu hak maknawiyah ni macam mana? Okey, ni dengar ni ada beza sikit Okey, pelan-pelan. Asy'ariyah kata apa? Abu Hasan Asy'ari kata apa? Ni kudrat. Kudrat apa? Sifat ma'ani. Zat ni zat Tuhan. Ada kudrat di Tuhan. Itulah maknawiyah. Itu kata Abu Hasan Asy'ari. Jadi maknawiyah ni kena pada ada. Ada iradat di Tuhan. Itulah maknawiyah. Dia kena pada ada tu, bukan kena pada kudrat, bukan kena pada iradat. Maknawiyah ni kena pada ada. Itu Abu Hasan Asy'ari. Ada kalam di zat Tuhan. Sebab sifat yang ada ni dia boleh duduk tanah dah dia ada. Boleh dia datang makhluk kat tanah, itu maksudnya lah. Tetapi tak ma'ani ni ada di Tuhan. Itulah maknawiyah. Jadi maknawiyah ni kena tang ada. Faham Boleh? Kalau Maturidiyah pula macam mana? Maturidiyah pula macam ni. Dia sikit dia ubah. Maturidiyah ni apa? Sifat maknawiyah ni apa? Sifat. Dia bukannya ada pada Tuhan, tapi dia satu benda lain. Dia satu lagi sifat. Dia ada ma'ani. Dia ada lagi satu. Ma'ani ni sifat. Ada lagi satu sifat namanya maknawiyah. Maknawiyah ni dia duduk tengah-tengah. Dia tambat ma'ani di zat. Lebih kurang sama. Cuma Abu Hasan Asy'ari dia kata apa? Dia bukan sifat. Tetapi adanya kalam di Allah, itulah maknawiyah. Nak kira buat apa sifat lain? Ada kalam di zat, itu maknawiyah. Ada kudrat di zat, itu maknawiyah. Itu Abu Hasan. Tetapi Maturidiyah kata apa? Tak. Dia ada satu lagi sifat. Ada ma'ani, ada kudrat, ada kaunuhu yang menambat. Kudrat itu pada qadir, pada Tuhan. Boleh.
Tak boleh pun tak apa nah. Tak boleh pun tak apa. Tak boleh pun tak apa. Benda ni kena tumbuk lumat-lumat, lama-lama lembut sikit. Nah, lama-lama boleh lah. Orang dah biasa ngaji mungkin boleh faham. Mana baru dengar-dengar tu, dia susah. Ya, jadi kesimpulan dia begini sajalah. Allah ni ada kudrat dan kudrat Allah ada pada zat. Itu saja. Boleh nah? Allah ya, kalau tak boleh panjang-panjang ustaz ni pelik payah. Ambil yang ni saja. Allah ada kudrat, kudrat Allah ada di zat. Itu saja. Kalau saya kata Allah ada kudrat, kudrat Allah ada di zat, faham tak? Dia dah tu. Dia dah tu. Cuma bahasa ulama pelik-pelik sikit. Allah ada kudrat, kudrat Allah ada di zat. Itu dia dah tu. Cuma belik-belik nak bagi faham. Boleh nak? Boleh nak? Tapi walaupun Mu'tazilah dia tolak sifat ma'ani, dia tak tolak ma'nawiyah. Mereka mengaku Tuhan ni qadir. Cuma beza dia lah. Dia kata Tuhan ni qadiran bizatihi, muridan bizatihi. Tuhan ni kudrat dengan zat, iradat dengan zat, berkehendak dengan zat, kuasa dengan zat, berkata dengan zat, semuanya dengan zat. Kita tak. Kita ahli sunnah ni berkata dengan sifat perkata, berkuasa dengan sifat perkuasa. Kita ada sifat, mereka tak terus zat. Jadi kufur tak mereka? Tak kufur sebab mereka tak menafikan al-qadiriyah ataupun al-kaunu qadiran. Mereka tak tolak hak tu. Jadi kalau orang pernah mengaji lah, ini tambahan iklan. Kalau orang pernah mengaji kan, dia pernah akan dengar kan, maknawiyah ni dia ada pecahan juga. Dia ada hala kaunihi qadiran, ada kaunuhu qadiran, ada al-kaunu qadiran ataupun dipanggil qadiriyah, kalimiyah, muridiyah. Yang al-kaunu qadiran inilah yang ijma' ulama. Kalau siapa tolak, kafir. Siapa tolak Allah ni yang berkuasa, kafir. Siapa tolak Allah ini dia yang berkata-kata ataupun yang mendengar, Tuhan ni yang mendengar. Siapa tolak Tuhan ni yang mendengar, dia kata Tuhan tak dengar, itu kufur. Siapa kata Tuhan ni tak berkuasa, dia tolak Tuhan ni yang berkuasa, itu kufur. Tapi dalam perbahasan hak maknawiyah ni, gitulah pecahannya. Baik. Jadi kalau faham itu, kita terus baca baik. Sebab maknawiyah ni sebenarnya kena dekat kaunuhu tu, hala kaunuhu tu, hala kaunihi tu, bukan tang qadir. Qadir tu zat. Sifat maknawiyah ni kena pada hala kaunihi ataupun kaunuhu, kena tang kaunuhu. Kaunuhu tu lah sifat maknawiyah. Kaun itulah sifat maknawiyah, bukan qadiran, muridan, aliman. Qadiran tu zat, muridan tu zat. Allah ni yang tu, itu kena pada zat. Sifat tu kaunuhu. Sebab tu ulama tambah pada sifat maknawiyah kaunuhu. Buat apa main kaunuhu? Kaunuhu tu lah maknawiyah. Jadi kalau siapa nak faham tu, saya ambil bahasa hak mudah, pinjam Asy'ariyah punya bahasa. Asy'ariyah kata apa? Ada. Kena tang ada tu. Ada kudrat di zat, ada iradat di zat, ada. Kena tang ada. Ada itulah kita kata maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni kalau hak bahasa Arab kena tang kaunuhu. Hak itulah sifat maknawiyah. Bukan tahap belakang qadiran, muridan, mutakalliman tu tak. Hak tu zat. Sifat kudrat. Tuhan qadir. Maknawiyah ni kaunuhu tengah tu, dia tambah kudrat di zat, jadilah Tuhan zat tu qadir. Zat Tuhan mutakallim. Sebab apa? Sebab dia ada sifat kalam. Maknawiyah ni dia duduk tengah kaunuhu, dia tambah kalam ada pada zat, maka zat dinamakan mutakalliman. Jadi sifat maknawiyah tu kaunuhu tu ada kudrat di zat, ada iradat di zat. Asy'ariyah mudah sikitlah bahasa Melayu kita nak faham. Boleh nak? Baik. Jadi katanya yang ke-14 qadir. Qadir ni makna kaunuhu qadir lah. Faham qadir, makna kaunuhu qadiran lah. Artinya yang berkuasa, mustahil, yang lemah. Dalilnya iaitu sifat kudrat. Sama dalil dia. Dan sepatutnya bagi orang mukmin mu'taqid, ia banyak takut pada Tuhannya yang amat berkuasa serta besar pengharapannya kepadanya dengan segala kebajikan. Yang ke-15 muridun ataupun murid. Bukan murid bahasa Melayu, murid-murid tu duduk kat sekolah, tu murid-murid lain. Murid ni artinya yang menentu sebab ada iradah. Murid ni bahasa Arab asalnya.
Daripada arada yuridu, iradatan kan. Kalau orang arada tu makna mengkehendak, dia nak. Murid ni orang yang nak. Jadi orang mai sekolah tu orang yang nak apa? Nak mengaji. Itu dipanggil murid. Wahai murid-murid semua, murid-murid tu orang yang nak mengaji lah. Maksudnya begitulah. Itu asal lugah Arab kan. Murid tu menentu, maka mustahil yang tergagah. Tapi kalau terjemahan Tariq Faqdah ni, dia terjemah apa? Keadaan Allah yang berkuasa, yang berkehendak. Yang itulah dipanggil maknawiyah. Keadaan Allah yang ber dengan makna ada. Keadaan Allah yang berapa? Berkehendak, yang ada sifat berkehendak. Keadaan Allah yang berkata, maksudnya keadaan Allah ni yang ada sifat berkata. Keadaan Allah yang berkuasa, maknanya Allah ini ada sifat berkuasa. Itu terjemahan bukan yang berkuasa dah. Bukan keadaan Allah yang berkuasa. Ini dari segi terjemahan Tariq Faqdah lah kan, aliran Faqdah, dia tak terjemah yang berkuasa, yang berkehendak. Itu bukan, itu yang kita kata ijma' tadi, al-qadiriyah tu. Yang tu memang tak ada siapa boleh tolak lah. Ini kita nak cerita maknawiyah. Kalau maknawiyah ni kena terjemah yang berkuasa, yang berkehendak. Itu cara Tariq Faqdah lah. Ini dari segi terjemah sahaja lah. Dari segi terjemah, siapa tak faham sangat pun tak apa. Jangan paksa-paksa. Dia ngaji ni kalau tak faham susah-susah sangat tu jangan duk tonyoh. Dia kalau lubang botol besar tu duk ambil batu duk sumbat tonyoh, dia tak mau nak masuk. Dia hak mana hak kita boleh faham ambil. Hak tak faham tu simpan dulu. Nanti suatu hari insya-Allah akan faham. Payah ngaji mutahid ni tu, malas ngaji. Hak payahlah nak ngaji, hak senang buat apa nak ngaji, hak senang buka YouTube je. Kan? Hak senang tak ngaji, tak apa, dah nak mampu senang. Dengar faham terus, dengar faham. YouTube pun boleh kan. Hak susah ni, hak susah jangan nak buka YouTube. Buka YouTube lagi sesat lagi. Hak susah ni kena mengadap mengaji. Kalau pakat tinggal mengaji tauhid, pakat tinggal mengaji fiqh, pakat tinggal mengaji ilmu hak susah-susah, hak fardu ain ni, siapa yang nak faham lepas tu nanti tak ada warisan lah. Kan? Jadi hak susah lah kena mengaji. Nama pun mengaji. Mengaji mudah susah. Hak senang tak payah ngaji kan. Baiklah. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'takid, ia sentiasa banyak berdoa pada Tuhannya bagi mendapat segala kebajikan dunia dan akhirat, serta bagi menolak akan segala bala dunia dan akhirat. Ini saya tak huraikan lah. Alim, sifat yang ke-16, iaitu kaunuhu aliman ataupun hala kaunihi aliman. Artinya yang mengetahui, ataupun terjemahan Tariq sebahagiannya yang keadaan Allah yang berpengetahui, ataupun yang berpengetahuan. Maka mustahil yang jahil, dalilnya iaitu dalil sifat ilmu sama. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'takid, ia minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam setiap halnya dan pemeliharaan daripada setiap kejahatan dunia dan akhirat. Ini nasihat ni, tasawuf ni saya tak uraikan lah. Jadi 7 sifat maknawi ini sama saja. Faham dia hak tadi saja. Bila faham tadi kiah-kiah ya. Kita gulung bagi cepat sikit. Hayyun ataupun hala kaunuhu hayyan, hala kaunihi hayyan, ataupun kaunuhu hayyan. Artinya apa? Artinya yang hidup, maka mustahil yang mati, ataupun yang bersifat perhidup, yang berperhidup gitu nah, ataupun yang hidup. Dalilnya iaitu dalil sifat hayat. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'takid, ia sentiasa banyak tawakal pada Allah Ta'ala di dalam segala halnya, iaitu menyerahkan diri kepadanya. Yang ke-18, sami'un. Sami' ataupun kita kata hala kaunihi sami'an, ataupun kaunuhu sami'an. Arti sami' apa dia? Artinya yang mendengar. Kena ada yang tu, yang kena terjemah yang. Kalau tak terjemah mendengar saja, lain makna dia kan. Kalau ataupun terjemahan satu Tariq lagi, keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar. Maksudnya Allah ni ada sifat pendengar. Yang berpendengar. Kena ada yang lah. Sebab beza mendengar dengan yang mendengar. Kan? Betul tak? Ataupun pendengar yang berpendengar. Beza ke tak beza? Beza kan? Merah dengan yang merah. Sama kah? Sama merah dengan yang merah. Merah warna. Tidak. Yang merah benda. Zat. Tuan bagi warna. Baju warna merah. Baju tu yang merah. Warna tu merah. Baju tu yang merah. Dia tak sama terjemahan.
Jadi sami' ni, sami' dengan sama' tak sama. Sama' perkata, sami' ni yang. Dia tuan yang ada sifat tu. Kena terjemah yang. Yang mendengar ataupun yang berpendengar. Maka mustahil yang tuli, dalilnya iaitu sifat sama. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'takid, ia sentiasa memperbanyakkan segala pujiannya pada Allah Ta'ala dan banyak bersyukur kepadanya dan banyak berdoa padanya. Sama aja, dalil dia, cerita dia sama dekat sifat ma'ani yang sana. Basirun, artinya melihat, yang melihat ataupun kita kata yang berpelihat. Keadaan Allah Ta'ala yang berpelihat. Maka mustahil yang buta, dalilnya iaitu dalil sifat basar. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'takid, ia sentiasa banyak malunya kepada Tuhannya yang melihat akan dirinya yang akan dirinya yang membuat dosa atau meninggalkan yang fardu. Sifat yang ke-20, alas mutakallimun ataupun kaunuhu mutakalliman ataupun hala kaunihi mutakalliman. Mutakallim ni artinya apa? Yang berkata-kata, itu mutakallim. Kalau kaunuhu mutakalliman maknanya keadaan Allah yang berperkataan. Maka mustahil yang kelu, dalilnya iaitu dalil sifat kalam. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'takid, ia sentiasa banyak membaca Al-Quran dan dengan khusyuk dan hormat dan ta'zim dengan tajwid, bukan dengan cara beradu qiraat. Belawan-belawan kan? Siapa sedap, siapa power kan? Hormat dengan bacaan. Jadi itu 20 sifat. Lega tapi boleh habis 20 kan? Belakang-belakang ni insya-Allah lah ada ringan-ringan. Habis. Okay, jelas ya. Jadi kesimpulannya sifat ma'nawiyah ni ataupun 7 yang last ni, dia perbahasan dia bersangkut pun dengan ma'ani. Dan kita akan kupas lagi pecahan dia tu muka surat 20 ni. Muka surat belakang ni kita akan cerita sambunglah pula kan. Cuma kita nak perhabis muka surat ni iaitu tentang sifat yang ada takluk. Dalam baik, satu benda lagi lah, takluk pula. Bila mengaji sifat 20 sampai dekat sifat ma'ani, ada namanya takluk. Bukan takluk Amerika, takluk Iraq tu bukan. Bukan takluk tu. Ini takluk. Ta'alluq dalam ilmu usul ni, usuluddin ini, maksud dia apa? Mudah-mudah kita kata tugas sifat, kerja sifat. Kerja sifat, fungsi sifat, tugas sifat. Itu dipanggil takluk. Sebab apa kita kena reti takluk? Kalau orang faham takluk ni, orang boleh jawab soalan hak saya tanya tapi tak bagi jawapan dulu. Kalau ada orang tanya, anak murid tanya, anak kita tanya, Tuhan boleh buat anak dia tak? Tuhan boleh buat bini dia tak? Jadi kalau siapa faham takluk, dia boleh jawab. Sebab itu kena fungsi kita mengaji takluk ni supaya kita faham kerja sifat. Kerja sifat. Bahasa Melayu mudah. Takluk ni dia ada banyak huraian dia, cuma di sini dia hanya ringkaskan, dia cerita beberapa takluk. Jadi saya nak fahamkan takluk ni bahasa Melayu, kita tak guna istilah Arab sangat lah. Kita kata takluk ni kerja. Jadi contohlah, kita ada sifat pelihat. Pelihat kita ni buat apa kerja dia? Melihat. Betul tak? Melihat. Itu kerja panggil. Kita ada sifat pendengar. Telinga kita ni pendengar. Apa kerja dia? Untuk mendengar. Dia boleh dengar apa? Dia boleh dengar benda bunyi-bunyi. Kalau warna dia tak dengar, itu makhluk. Lidah kita ni, dia boleh buat apa? Dia boleh bercakap. Mulut kita, kerja dia apa? Dia boleh makan. Contohlah, itu kerja dia panggil. Makan apa? Makan makanan lah. Kalau telinga ni, kita sumbat nasi, betul tak? Dia kata, hari ni aku nak makan nasi ikut telinga lah. Boleh tak? Makan nasi ikut telinga. Tak ada kerja. Jangan kawan dengan dia. Gila. Ada pula makan nasi ikut telinga. Telinga bukan kerja dia. Telinga bukan kerja dia makan nasi. Telinga ni untuk kita dengar bunyi. Tak berapa nak dengar, ambil handphone bos dengar. Ni kerja telinga. Bukan nak makan nasi ikut telinga tak. Nasi ni sumbat kot mulut. Itu kerja dia panggil. Setiap sifat
ada yang ada kerja, ada sifat yang tak ada kerja. Jadi sifat 20 ni ada sifat yang ada ta'alluq, ada kerja. Talabus sifah amran zaidah, sifat menuntut benda yang dia ada zat, ada sifat, kemudian ada satu benda lagi. Sifat ni nakkan benda, suatu benda yang bukan zat, bukan sifat. Apa dia? Ta'alluq. Talabus sifah, sifat ni dia nakkan satu benda lagi yang luar. Dia bukan zat, dia bukan sifat, tetapi kerja. Dia nak amran zaidan. Dia nak satu benda yang tambahan, bukan zat, bukan sifat. Namanya ta'alluq. Contohnya apa? Sifat ma'ani lah. Macam kudrat. Kudrat ini kerja dia apa? Mengada, meniada. Mengada tu bukan zat, bukan sifat. Dia ta'alluq. Dia panggil ta'alluq, kerja. Ada sifat yang tak ada kerja. Ada. Wahdaniyah tak ada ta'alluq. Wahdaniyah tu makna apa itu kita kata? Satu kan, esa. Esa kerja dia apa? Mana ada kerja apa? Dia tak ada ta'alluq. Jadi ada sifat yang ada ta'alluq, ada sifat yang tak ada ta'alluq. Dan ta'alluq tu kepada apa? Jenis ta'alluq apa? Itu kita kena faham. Dia ada bincang. Kalau kita faham itu, bila orang tanya benda bukan tentang kerja sifat Tuhan, kita faham dan kita boleh jawab. Itu dia kata ta'alluq. Secara ringkas tak faham kan? Kemudian dia kata ta'alluq bererti sifat itu menuntut pekerjaan tambahan. Dia nakkan benda tambahan, benda yang lebih selain daripada sifat itu berdiri pada zat. Maknanya benda tu bukan zat, benda tu bukan sifat. Dia kerja. Ada zat Tuhan, ada sifat kudrat contoh, dan dia nak kudrat ni dia bukan ada saja tak. Dia nakkan satu benda lagi. Apa dia? Ta'alluq dia, iaitu mengada, meniada. Itu kita kata amran zaidan, benda yang lebih, tambahan. Misal ta'alluq itu seperti sifat kudrat, kuasa. Maka ia menuntut kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain ta'alluq bagi lain-lain sifat. Kemudian dicerita kepada kita secara ringkas ta'alluq. Pertama dia kata kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat ni ta'alluq dia punya kerja, fungsi dia ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir ni apa? Ta'alluq nak memberi bekas, ta'alluq nak memberi kesan, nak memberi efek. Kalau kudrat ini ta'alluq dia, kerja dia mengada, ijad dan i'dam, meniada. Mengada, meniada tu jenis dia apa? Jenis dia ta'thir, dia memberi kesan, memberi bekas. Dulu tak ada, ada. Mana dia memberi, ada efek. Ta'alluq iradah apa dia? Ta'alluq iradah pun jenis memberi taksir juga. Ta'alluq dia dipanggil takhsis, menentu, memilih. Menentu, memilih ini jenis dia taksir, memberi kesan. Sebab kerana Allah pilih kita lah, kita ni jadi macam ni. Itu kesan dia. Kerana Allah pilih kita ni orang main mengaji, kita duduk dalam masjid. Kalau bukan kerana Allah pilih kita mengaji hari ni, kita tak duduk dalam masjid. Itu kesan dia. Kesan pilihan Allah, kita ada kat sini. Kesan Allah memilih kita untuk jadi orang Melayu, kita beranak kat Malaysia. Kalau Allah tak pilih kita jadi orang Melayu, Allah pilih kita jadi orang Arab, kita duduk kat Arab. Kesan dia apa? Kesan dia kita lahir di sana. Taksir, memberi kesan. Kesan tu ada, kita boleh tengok. Kalau Allah pilih kita lahir zaman Fir'aun, kita kerja duk buat piramid lah tu. Tapi Allah tak pilih, Allah pilih. Allah memilih kita lahir zaman kemudian, zaman penuh dengan fitnah ni. Kita lahir hari ni. Itu dipanggil ta'thir. Allah ta'alluq tu memberi kesan, iaitu kena pada siapa? Pada segala mungkin, sama ada mungkin ma'dum atau mungkin mawjud. Kena pada mungkin. Mungkin pula dah. Mungkin tu apa? Mungkin bahasa Arab lah. Orang Melayu kita kata mungkin. Bahasa Arab dengan kita kata apa? Dengan tutup mulut mim. Mungkin, mumkinat mutaqabilan. Mungkin orang Melayu kita kata mungkin. Sebab apa orang Melayu kata kita ambil kalimah ni? Sebab mungkin ni benda yang tak wajib ada. Benda yang tak wajib ada namanya mungkin. Benda yang boleh ada, boleh tak ada, itulah mungkin. Kita boleh ada atau tidak? Kita boleh tak ada. Kita ni mungkin. Dunia ni boleh ada, boleh tak ada. Nama mungkin. Syurga boleh ada, boleh tak ada. Nama mungkin. Neraka boleh ada, boleh tak ada. Nama mungkin. Malaikat boleh ada, boleh tak ada. Nama mungkin.
Benda yang tak wajib ada dan lawan mungkin apa? Benda yang wajib ada dan benda yang mustahil ada. Jadi mungkin ni kena pada benda yang jaiz, yang harus. Lawan dia benda yang wajib dan yang mustahil. Itu lawan mungkin. Jadi takluk iradah dan takluk kudrat hanya kena pada mungkin. Dia tak kena pada wajib dan tak kena pada benda yang mustahil. Dia kena pada benda yang boleh ada, boleh tak ada. Orang Melayu kata mungkin ada, mungkin tiada. Tak tahu kita kata mungkin. Dia benda boleh kot ni. Dia boleh dua pihak. Kita kata mungkin. Mungkin lah, mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Kita kata mungkin orang Melayu kan. Sebab apa? Asal Arab ni mungkin di dalam istilah ini, istilah ilmu tauhid inilah. Mungkin ni maksudnya benda yang boleh ada, boleh tak ada. Lawan dia benda yang mustahil, benda yang wajib. Jadi kudrat dia tak takluk pada benda mustahil. Kudrat dia tak takluk pada wajib. Jadi kalau orang tanya Tuhan boleh tak buat bini, kita nak kata apa? Tanya dulu bini tu benda apa? Bini Tuhan, bukan bini orang. Tuhan boleh tak buat anak? Kita tanyalah anak tu anak. Bukan anak Tuhan, bukan anak orang. Anak orang tak ada masalah. Anak orang benda yang mungkin. Anak kita ni semua mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi anak bagi Tuhan tu benda apa? Masuk mungkin kah? Benda mustahil kah? Masuk benda wajib kah? Dia termasuk benda yang mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak, dia bukan ada anak. Dia tak beranak dan tak diperanak. Kalau orang tanya Tuhan ada anak tak? Kita kata apa? Jawapannya Tuhan tak buat anak. Bukan tak boleh buat. Tak boleh buat itu betul juga, tetapi tidak ada. Tuhan boleh buat bini tak? Kita tahu mana boleh buat bini. Tuhan tak boleh buat bini sebab bini tu. Kita tak kata Tuhan tak boleh buat bini. Kita kata Tuhan tak buat bini. Sebab bini tu mustahil. Bukan kita kata tak boleh. Betul juga. Tapi tak boleh itu tidak ada. Seolah-olah kita kata lemah. Sebab orang tanya tu nakal. Dia tanya tu bila kita kata boleh, jadi benda haru juga. Kita kata tak boleh, dia kata Tuhan lemah. Jadi kita tak kata Tuhan tak boleh. Kita kata Tuhan tak buat. Sebahagian imam dia kata Tuhan tak boleh. Macam Imam Ar-Razi dia kata tak boleh. Maka ada ulama lain kata su'ul adab. Su'ul adab. Dia kata tak beradab dengan Tuhan. Dia kata tak boleh. Betul. Cuma kita kata adabnya kita tak katalah. Oh, kalau macam tu kita terfikir tak? Oh, kalau macam tu lemah lah. No? Tak boleh. Kena faham lah. Tu bukan kerja dia. Benda yang bukan kerja kita tak kata lemah. Saya bagi contoh yang tadi tu supaya hak ni lah. Kalau saya kata makan nasi ikut mulut, betul tak? Betul. Kalau makan nasi ikut telinga, betul tak? Tak betul. Cuba hang makan nasi ikut telinga kalau hang tera. Dia tak? Kalau tak boleh makan nasi ikut telinga, jadi tak tera kan macam mana? Bukan lagu tu. Bukannya tak boleh makan nasi ikut telinga jadi lemah. Telinga bukannya kerja dia. Sebagai contoh lain, kalau orang tu kerja doktor bedah jantung, kita tanya dia masalah apa? Kita tanya dia masalah ni, masalah takluk iradat kudrat ni, dia tak boleh jawab. Kita tak, bodoh ngaji jadi doktor tinggi-tinggi tak boleh jawab. Betul ke? Bukan kerja dia bukan ustaz, dia doktor. Hang tanya pasal jantung, dia bolehlah jawab. Kita tak kata dia lemah. Kalau dia tu seorang pomen motor, dia pandai buat enjin motor, kita tanya dia masalah sakit jantung kat dia tak boleh jawab. Dia ni buka bengkel besar ni, hebat ni, boleh buat enjin kereta Ferrari. Tanya dia masalah ni, kalau jantung tersumbat nak buat macam mana ni? Jantung duk sakit ni macam mana? Dia tak, aku tak erti tu. Bodoh hang ni boleh buat enjin hebat-hebat, bab jantung tak erti nak jawab. Kita kata macam tu kah? Pasal apa nak kata macam tu? Tu bukan kerja dia. Kita tak kata dia lemah dengan sebab bukan kerja dia. Gajah tak boleh panjat pokok. Gajah tak pandai, tak tera. Ya kau orang kata macam tu. Tu bukan kerja gajah. Kalau beruk tak boleh naik pokok, baru kita kata dia tak kerti. Beruk ni tak boleh naik pokok. Bodoh beruk ni tak kerti. Kan? Kerja dia memang panjat pokok. Kalau dia tak boleh, dia lemah. Tapi kalau kita kata gajah tak pandai naik pokok, memang bukan kerja gajah naik pokok pun. Kita tak kata gajah tu tak kerti ataupun gajah tu lemah. Sebab bukan bidang. Kalau tanya saya pasal enjin kereta Ferrari, saya pun tak kerti jawab. Sebab bukan bidang saya. Nak kata saya bodoh ke? Saya berhenti ngajar. Sebab bukan bidang saya. Kalau tanya pasal sakit jantung, sakit apa resdung ke apa, saya tak kerti jawab. Sebab bukan saya bidang saya. Kalau pergi tanya doktor pakar bedah apa pun, tanya dia pasal suruh hurai dia sifat 20. Kalau dia tak ngaji lah. Kalau dia ngaji boleh jawab. Kalau dia tak ngaji sifat 20, kalau dia tak
Dia pun tak boleh nak urai panjang-panjang. Sebab apa? Bukan bidang dia. Dan kita tak mencela dia. Kita kata doktor mengaji ada PhD tapi tak boleh jawab pasal apa. Kita tak kata macam tu sebab bukan bidang dia. Kalau kita kata Tuhan tak boleh buat anak. Lemah Tuhan. Pasal apa nak kata lemah? Kudrat bidang dia, takluk dia pada mungkinat. Bukannya pada benda yang mustahilat. Tuhan boleh tak memati? Tuhan ni dia kerja dia memati dan menghidup. Dia menghidupkan orang mati ataupun menghidupkan yang tak ada, kemudian dia mematikan yang ada. Yang hidup dia bagi mati, yang mati dia bagi hidup. Itu kerja Tuhan, sifat Tuhan. Boleh taklah ni Tuhan mematikan diri dia sendiri? Boleh tak Tuhan dah menghidup dan memati? Boleh tak Tuhan ni mematikan diri dia sendiri? Kita kata bukan kerja dia memati dan menghidup untuk diri. Sebab apa? Memati dan menghidup tu pada mungkinat, bukan pada benda yang wajib. Zat dia zat yang wajib. Kalau Tuhan boleh mematikan diri dia, Tuhan lemah lah. Kan? Kita kalau boleh bunuh diri, kita kuat ke tak kuat? Tak kuat lah. Kita boleh bunuh diri kita sendiri. Superman tekan-tekan tak mati, dia tak, aku bunuh diri tak mati-mati. Tu pun kuat lah macam Superman. Kalau manusia biasa ni bunuh diri, terjun, pecah bala, tu makna dia tak kuat. Tuhan kalau dia boleh bunuh diri dia tak kuat lah. Itu secara bodoh-bodoh lah bahasa. Tetapi secara ilmiahnya, sifat kudrat Tuhan dia tak takluk pada yang wajib. Contoh dia mematikan diri dia. Dan tak takluk pada mustahil. Contoh dia buat anak ataupun buat bini. Sama juga soalan yang saya tanya dulu. Boleh tak Tuhan buat batu yang sangat besar yang sampai dia pun tak boleh angkat? Buat batu yang sangat besar tu benda yang jahit mungkinat. Boleh. Tapi yang sampai tak boleh angkat itu benda yang mustahil. Maka dia tak boleh soalan macam tu naknya tak kena. Sebab takluk sifat kudrat tu tak bertakluk pada benda yang mustahil. Tu kena faham takluk. Jelaskan takluk tu. Kau belit. Kalau tak faham hak tadi tu padamlah ke, ambil yang ni saja. Takluk tu kerja sifat. Faham tak? Tak boleh faham banyak-banyak, ambil yang ni. Takluk tu apa? Kerja sifat. Dengan sifat kudrat Tuhan boleh mengada, meniada. Dengan sifat iradah Tuhan menentu. Kerja sifat itu dipanggil takluk. Nanti pelan-pelan boleh fahamlah, ngaji semula dengan ustaz-ustaz lain. Faham tak? Sama' dan baksar. Kita habis laju sikit bawah tu takluk inkishaf. Jenis takluk dia takluk inkishaf. Apa takluk inkishaf? Iaitu takluk terbuka atau terdedah pada segala yang maujud. Sama ada maujud hadis atau maujud qadim. Inkishaf ni makna nyata, terbuka, terdedah. Kalau kita belah makhluk ni, kalau kita pekak, kita tak boleh dengar, betul tak? Bila kita ada sifat pendengar, ternyata bagi kita suara-suara, terdedah bagi kita suara-suara. Bila kita tutup mata ataupun kita tak ada sifat pelihat, kita nampak tak? Tak nampak, tertutup segala warna-warna. Tapi bila Allah bagi pelihat pada kita, kita buka mata, terdedah, ternyata pada kita segala warna-warna. Itu nak bagi mudah faham lebih kurang macam tu. Itu takluk inkishaf. Dengan dua sifat ini, nyata bagi kita suara, nyata bagi kita warna-warna. Itu bagi kita lah. Bagi Tuhan ini, segala benda yang maujud, yang namanya ada, Tuhan boleh dengar. Yang mana yang namanya ada, Tuhan boleh nampak. Dengar walaupun benda tu tak berbunyi. Itu bahaskan kita tahu lah. Lagi ilmu kalam. Takluk apa? Takluk inkishaf. Ilmu dan kalam gitu. Ilmu dan kalam. Ilmu takluk inkishaf. Ilmu sahajalah, bukan kalam. Ilmu takluk inkishaf. Apa inkishaf? Sama juga, terdedah atau terbuka. Kalau kita belah makhluk ni, masa tak ngaji tadi bahasa bodoh tak nampak lah rabun, tapi bila dengar hurai-hurai faham, maka inkishaf, terbuka, nyata bagi kita, faham dah masalah itu inkishaf, nyata, terbuka dengan ilmu. Dulu masa tak ngaji tak reti 1 tambah 1 tu jadi macam mana, nak jadi 2 tak faham. Bila cikgu ajak 1 tambah 1 buat macam ni, 1 tambah 1 kira 1 2, faham, ada ilmu. Maka ilmu tu nyata bagi kita. Sebelum kita mengaji, sebelum kita ada ilmu, kita tak faham, tak nyata. Bila ada ilmu, faham, nyata. Itu kita makhluk macam tu. Itu inkishaf dia panggil. Itu inkishaf. Bukan 1 tambah 1 11 lah. 1 tambah 1 berapa? Ni 11. Itu budak tadi kau boleh.
Takluk kalam pula, takluk apa? Takluk dalalah, iaitu takluk menunjuk pada segala wajib, segala yang mustahil dan segala harus. Takluk menunjuk, ataupun sebahagian kitab kata takluk meriwayat, takluk mencerita, nak menunjuk. Takluk ni nak tunjuk kat siapa? Kat kita lah. Dengan kalamullah, maka dia dapat menunjuk segala benda yang wajib, mustahil dan harus. Kita boleh faham dengan sebab apa? Sebab kalamullah. Kita baca Al-Quran, kita faham. Betul tak? Kita faham kok mana Allah ni kuasa. Kita baca Quran, innallaha sami'un basir. Allah ini apa? Sami', dengar, basir, lihat. Faham dah. Jadi siapa yang tunjukkan kepada kita? Kalamullah. Ini nak mudah-mudah faham macam itulah. Macam mana kita faham bahawa Allah ni tak beranak, tak beranak dan tak ada beranak? Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita baca-baca, kita pun tengok ustaz ngajak, faham dah. Jadi siapa yang tunjukkan kepada kita bahawa Allah tu tak beranak, Allah tu tak diberanak? Kalamullah. Sebab Al-Quran tu kalamullah kan. Tapi dia ada bahas lagi lah Al-Quran tu macam mana kan. Kita tak mau hurai di sinilah. Jadi kalam ini takluk dia dilalah, nak menunjuk. Kalau kita tak tahu jalan, kita sesat, kita pergi jalan-jalan, sesat nak pergi mana? Kita nak cari siapa? Kita pergi cari, tengok-tengok ada orang jual cendol tepi jalan, kita pun singgah. Dia tengok, abang nak tanya ni, nak pergi Masjid Hidayah ni, kok mana jalan dia? Abang tu pun cerita kat kita. Macam mana dia nak menunjukkan kepada kita jalan nak sampai ke masjid? Dengan bercerita. Maka kalam dia tu menunjuk. Bila dia cerita, dia dapat menunjukkan kepada kita jalan. Kita ni pun faham daripada tunjukkan dia, cerita dia tu. Kita pun faham, jalan dia kot ni, sipang ni. Itu fungsi kalam. Ini dari segi bahasa Arab lah. Bahasa Arab kata dalalah. Jelas lah? Habis. Itu secara ringkas lah. Kalau siapa buka kitab tauhid lagi, adalah uraiannya, takluk lagi segala secara panjang dan lebar. Habis. Alhamdulillah. Kemudian kita akan masuk nanti pecahan sifat. Di situ kita akan hurai. Pula nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kenapa nama salbiyah, kenapa nama ma'ani, kenapa nama ma'nawiyah. Dan kita akan cerita tentang pecahan al-asya', yang namanya benda yang ada, benda yang tak ada, benda yang amrun i'tibari dan hal. Kita akan cuba terang kat situ supaya kita boleh faham pecahan sifat ni, insya-Allah. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah.